Okay, so balik kepada soalan lapang semula. So di sini ada dua objek. Okay, so ada dua JA yang berbeza. So awak kena berhati-hati sikit. So bila dia kata dua-dua ini berhenti pada saat ke N, maksudnya kita akan sampai satu ketika kita punya seputang ini jarak yang dilalui dia ialah kosong. Sebab dia tak bergerak, dia berhenti. Okay, maksudnya, tapi kita tak tahu seputang ke berapa. Okay. Hanya kita tahu ialah seputang yang sama. Katakan kalau ini seputang ke-10, ini pun mesti seputang ke-10. Waktu itu dia punya nilai ialah kosong sebab dia berhenti. Okay? Dan soalan tanya apakah nilai N inilah. So sebenarnya di sini ada dua. Kita boleh pakai yang pertama ini Tn sama dengan kosong. Kita pun boleh pakai belakang punya Tn sama dengan kosong untuk cari nilai N. Tapi kalau kamu tengok untuk ini A dan D lengkap. Kalau untuk ini, sebenarnya kita tak tahu seputang pertama dia. So, lebih senang kita mula dengan objek P dulu. So, kawan kamu pun buatlah Tn sama dengan A tanpa N tolak 1P. Tapi dia pakai objek P punya. Pakai objek P punya. 100 negatif 4. So, masuk. Kira-kira kita jalan aja. Okay, kira awak dapatlah 26. Seputang ke-26 dia ialah kosong. So kita akan tahu juga untuk ini juga seputang ke-6 lah sebab dia kata dua-dua berhenti pada saat yang sama. So ini mestilah seputang ke-26. So kita tahu seputang ke-26 sama dengan kosong. Kita masukkan A, masukkan D kita selesaikan, boleh dapat nilai X. Okay, cikgu cek jawapan kejap. Okay. Soalan 8A, B. Betul lah. Okay. Boleh betul jawapan dia. Ini cara kawan kamu pakai teknik rumus. Kalau kamu tak nak pakai teknik rumus, awak sebenarnya boleh senaraikan saja. Okey, awak boleh senaraikan saja. Maksudnya awak buat ini ya. Okey, cikgu type lah sebab writing ada masalah sikit. Macam So, cikgu pun ajar kita ada objek P. Okay. Dan saya tahu dia mula dengan 100. Kedua ialah 96. Lepas tu 92. Lepas tu awak pakai kalkulator. Okay. Awak pakai kalkulator, awak sambung tekan. Okay. Kejap cikgu bagi lebih sikit table saya. Okay. Kejap. Bukan. Okay. Tengok saya buat. So apa yang kita buat, kita pakai kalkulator saja. 100 sama dengan, tolak 4 sama dengan. So cikgu tulis salah cakap dengan saya. Tolak 4 Salah cakap dengan saya. Pak cikgu manual buat. Kamu tekan kalkulator checking. Pergi sudah. Okay. Kita cikgu tambah lagi. Kejap. Okay. 4440 36 32 28 24 20. Salah cakap dengan saya, jangan buat saya type banyak-banyak baru cakap saya salah. 840. So satu cara lagi awak boleh buat ialah awak pakai kalkulator dan awak senarai sehingga kosong. Okey, lepas tu awak bilanglah. Okey, ini ialah saat pertama. Saat kedua, isilah.
So tengok. So awak akan dapat pada saat ke-6 waktu itu dia ialah kosong. So awak boleh bagi jadual macam ini bagi jadual macam ini lepas tu tulis jawapan 26. Boleh. Boleh. Okay. So bila bahagian B, cikgu tanya apakah nilai X itu, awak sebenarnya pun boleh buat kerja ini. Kalau kamu tengok ini kita cikgu tak tahu sebutan pertama. Untuk objek Q ini, saya tidak tahu sebutan pertama. Tapi saya tahu setiap kali dia tolak 3. Okay? Setiap kali dia tolak 3. Dan saya tahu yang terakhir ini ialah kosong. So, kalau kita turun ialah tolak 3. Kalau naik atas? Tambah 3. Tambah 3. So, awak pakai kalkulator sekali lagi. Kosong sama dengan tambah 3. Lepas tu, tak. Tapi kali ini arah ke atas. Sekali lagi cek Aku menu awak komputer kalkulator sampai yang habis. So saya tahulah dimula dengan berapa? 75. Lepas tu saya tulis keluar. Nampak soalan ini? Soalan A, B ini saya boleh gunakan jadual ini untuk jawab soalan. Tapi ingat jangan setakat bagi jadual tak bagi saya mana satu nak tengok. So awak bagi jadual ini nanti awak kena jawab lah. Ini ialah 26. Sebenarnya cikgu tengok sini. Cikgu tengok sini. Lepas tu untuk B saya tengok nombor ini. 75. So tulis keluar. So exam terpulang kepada kamu, nak teknik formula pun boleh, nak teknik jadual pun boleh. Okey, lepas tu cikgu kata beza antara jumlah jarak yang dilalui oleh objek P dan objek Q sebelum berhenti. So kamu tahu dia jalan 26 saat. So kita carilah dalam 26 saat ni berapa dia sudah bergerak. So kita cari S26 untuk P, S26 untuk Q. Cikgu tengok kawan kamu buat apa ya. Okey. So kita cari S26 untuk P, dapat ini. Lepas tu kita cari S26 untuk Q, dapat ini. Lepas tu kita tengok apa beza mereka lah. Apa beza mereka dan awak dapat jawapan ini. Kalau siapa pakai teknik jadual macam mana buat? Awak pergi carilah jumlah dia. Tulis jumlah di sini. Kemudian awak carilah, tambahlah pakai kalkulator, tambah semua di sini. Sepatutnya awak akan dapat jawapan ini 1300. Kemudian buat lagi untuk jarak Q punya. Objek Q punya. Awak akan dapat jawapan ini 975. Lepas tu awak tulis ini. Boleh Boleh. Pakai teknik jadual. Tapi macam dia kata, teknik jadual jawapan kena tulis keluar. Mana satu ialah jawapan awak. Kedua, senarai kena lengkap. Kalau ada 26 sebutan, 26 sebutan lah awak kena senaraikan. Pakai kalkulator. Cikgu tidak galakkan awak manual buat. Manual buat sangat bahaya. Nanti salah tambah satu, seterusnya semua akan salah. Macam kali ini untuk percubaan abang kakak kamu, ada berapa orang? Sebab cikgu nak mereka senaraikan sampai 11 kalau tak silap saya. Sampai 11, tapi jangan geometri punya. Ada seorang ke dua orang pelajar. Dia senarai sampai sebutan kelima, keenam mula salah kira lah. Sebab dia tak pakai teknik kalkulator. Kalau dia pakai teknik kalkulator, elok aja, cepat dan tepat jawapan dia. Boleh So itu soalan 8. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan 9. So soalan 9 sebenarnya macam soalan 1. Okey, macam soalan 1. Okey, kita kena tahu bukan buat macam ini Kalau awak buat macam ini, okey cikgu nak tegur berapa kesalahan Pertama, kalau awak buat macam ini, okey, kalau awak tidak perlu letak A dan A, kenapa dia nak cakap ini? Andaikan sebutan pertama ialah A dan nisbah punya ialah A. Maksudnya dia nak jawapan awak masih ada A dan A. Bukan ganti nilai masuk. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, 5 tak boleh darat dengan 10. Sebab sini ada kuasa. Siapa punya kerja? Ferisha. Boleh 5 tak boleh darat ke dalam sebab ini ada kuasa. Ada 2 kesalahan di sini lah Boleh So cikgu padang awak punya, kita buat macam soalan 1 tadi. So apa yang kita akan buat? So kita senaraikan ini ialah 5, 10, 20, 40.
kita nak buktikan Tn kita sama dengan, sebenarnya kita tahu jawapan sudah. Janjang geometri ialah A M tolak 1. Di mana kalau kita ikut ini, awak tadi sudah ada buat, iaitu A awak ialah 5, A awak ialah, tadi awak kata A awak berapa? 2. A awak berapa? 2. So kita masukkan So ini sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Awak isi yang keempat dulu. A kamu? 5. A kamu? 5. 2. 4 tolak 1. 4 tolak 1. Isi untuk T3. Sama-sama. Siapa punya soalan? 5, 2, 3 tolak 1. 5, 2, 3 tolak 1. Untuk T2? 5, 2, 2 tolak 1. Hanya masalah untuk kita ialah untuk sebutan pertama. So sekarang awak kaji ni. 5, 5, 5. So untuk atas ini? 5. 5. Dalam kurungan sepatutnya? 2. Kuasa kita, kalau kamu tengok ini 4 tolak 1, 3 tolak 1, 2 tolak 1. Yang ini? 1. 1 tolak 1. So sekarang cikgu minta tolong Farisa tekan ini. Tadi siapa sudah ada? Shiking ada kan? Shiking untuk tekan ini. Tengok boleh tak dapat 5, 10 ini. Siapa lagi ada? Atika kah tadi? Atika ada? Ain. Ain tekan ini. Siapa lagi? Volunteer sendiri. Ilya. Ilya belum. Sorry. Ilya ini. Cuba kamu tekan apa yang awak tulis ini. Betul tak keluar 40, 20, 10 dan 5? Betul. Baru 2 betul. 2 orang lagi? Betul. Seorang lagi? Betul. Boleh sebab cikgu tak nampak nama. So sekarang corak awak sudah okey lah. Sebab dia nak corak cujukan. So inilah corak cujukan awak. Tapi kamu jangan lupalah. Kenapa awak tulis 5? Awak tulis 5 sebab A awak 5. So ini kita letak A. Kenapa awak letak 2 di sini? Sebab A kita 2. Lepas tu awak tengok ini. Semua tolak 1, tolak 1, tolak 1, tolak 1. So kita tak kacau lah. Kita pun tulis tolak 1. Lepas tu kita tengok. Yang ubah ialah ini. 4, 3, 2, 1. Ini yang ubah kan? Dan itu ubah ikut ini. 4, 3, 2. Ini maksudnya sebutan pertama. 1. So ini kita akan ikut ini. So kalau kita tulis Tn, maka ini pun N tolak 1 lah. Kalau awak tulis Tk, maka ini K tolak 1. So itu cara kita buktikan rumus untuk Tn. Dengan cara ini. Ada banyak cara. Ini salah satu cara dia lah. Boleh ya? Cikgu jalan lagi. Sikit aja cikgu nak ya. Kita pergi kepada soalan 10. Soalan 10 cikgu kata ini ialah janjang geometri. So kalau janjang geometri kita buat A dia samalah. Boleh nampak ke hitam sikit? A pertama sama dengan A kedua. Boleh? So bila awak buat A1 sama dengan A2, tinggal kerja kita nak selesaikan lah. So mula-mula kita darab silan. Kan awak nampak benda ini ialah kuadratif. So kalau kuadratif mesti tukar kepada bentuk am dulu, baru kita tekan kalkulator. Dapat jawapan 6 dan 2. So awak akan tulis pemfaktoran macam ini. So pastikan X kali S boleh keluar apa yang ada di sini. Kalau awak bagi 4S kuasa 2, tekan memang keluar 6 dan 2. Tapi bila tulis pemfaktoran, kita dapat S kuasa 2. So tambah satu line lah. Kalau siapa tak tahu cikgu cakap apa maksud cikgu ini, lain kali awak pakai rumus kuadratif. Itu lagi senang, tak payah pening. So kita ada 2 jawapan 6 dan 2. Lepas tu tulis S sama dengan 6. 6 lebih sesuai. Kenapa 2 tak sesuai?
Siapa punya kerja ni? Felicia. Kenapa 2 tak sesuai? Cikgu, saya yang A tu saya tersilap tak. Saya ingatkan janjang aritmetik jadi saya ambil 6. Tak faham. Ulang balik. Awak ingat ini ialah janjang aritmetik. Sebab saya tak baca soalan habis. Gitu. Tapi awak pakai ini sudahlah dia janjang geometri. Dia tak mungkin janjang aritmetik sudah. Kan awak pakai Saya cepat careless, cikgu. Okey, tak apa. Okey, so maksud awak ialah awak masukkan 6 ke dalam ini. So kalau awak masuk 6 ke dalam ini, 6 tolak 4, 2. Okey, ini 6, ini 18. Kalau ini pun dia bukan JA. Dia JG kan? Cikgu. Okey, tak apa. Okey. So di sini kita ada 2 jawapan. Kalau kamu tengok soalan ni kata cari nilai S. Memang kita akan terlintas dalam otak kita, mana satu nak ambil? Sebab dia kata nilai S. Kalau dia kata nilai S, kita lega. Itulah cikgu 2 jawapan dia. So bila mana satu kita nak abaikan, kita tengok kalau awak gunakan 6, janjang awak akan jadi 2, 6, 18. Jadi 2, 6, 18. Ini janjang geometri kan? Janjang geometri, A awak 2, A awak 3. Okey, sekarang kita cuba tengok ini. Yang kawan kamu kalau tak sesuai punya. Kenapa dia tak sesuai? Okey, awak tengok ialah S tolak 4, X 5, S tolak 12. Kalau kita masukkan 2 tolak 4, negatif 2. Ini 2. Belakang 5 kali 2 tolak 12. Negatif 2. Kalau kamu tengok ini, A kamu berapa? Negatif 1. Negatif 1. Janjang geometri A tak boleh sama dengan 1 ataupun negatif 1. Itu sebabnya kenapa 2 ini diabaikan. Sebab bila kita letak 2 di sini, kita dapat janjang macam ini. Negatif 2, 2, negatif 2, 2, negatif 2, 2, negatif 2. Dan janjang jenis ini tidak dipanggil sebagai janjang geometri. Sebab A dia, kalau kita nak kira A dia negatif 1. Janjang geometri dia tak benarkan A dia negatif 1. Janjang geometri A tak boleh 1, tak boleh negatif 1, tak boleh kosong. Itu sebabnya kita abaikan jawapan 2 ini. Boleh ya? Okay, lepas tu bila cikgu tanya apakah sebutan ke-8, masuk formula sajalah. Felicia kata JA. Nanti sini dia ingat lagi balik pakai janjang geometri. Saya lupa, cikgu. Okay, so masuk saja janjang geometri. Memang janjang geometri. Masuk, kira je lah. Okay, cikgu cek jawapan kejap. Soalan berapa? Soalan 10. 4, 3, 7, 4. Okay, betul lah jawapan ini. Okay. So sebenarnya bukan 6 lepek sesuai. Memang 6 saja boleh. Okay. Sebenarnya di sini kalau dia tidak tanya awak tak payah cakap kenapa awak pilih dia. Tapi dalam hati kena tahulah supaya dalam exam lain kali awak tahu macam mana pilih. Tapi tulis kenapa, kena 6 lepek sesuai. Lagipun alasan macam ini 6 lepek sesuai memang tak terima. Ini alasan orang bahasa, bukan alasan orang matematik. Apa maksudnya lepek sesuai? Kena cakap. Okay, tak apa. Okay, soalan 11. Cikgu suruh awak terbitkan rumus SN. Okay, terbitkan rumus SN. Macam cikgu katalah, ini pun sebenarnya tak ada cara lain selain daripada awak hafal. Sebab ini idea orang lain. Kita pakai je sebenarnya. Okay, so cikgu hanya terangkan apa yang kawan kamu tulis saja. So kita tahu SN maksudnya sebutan pertama tambah sebutan ketiga sehingga sebutan ke N. Kalau S5 sehingga sebutan ke-5. Kalau S10 sehingga sebutan ke-10. Tapi sekarang kita tak mahu hilangkan N. So kita akan kata sehingga sebutan ke N. Okay, so ini dapat persamaan pertama. Okay, persamaan kedua, kita ambil ini, kita darab A. So setiap sebutan kita kena darab A lah. Setiap sebutan ini. A darab A jadi AR. AR kalau darab A jadi AR kuasa 2. So kita ulang kerja ini. Okey, lepas itu kita ada 2 persamaan di sini. Jangan tanya saya kenapa macam ini. Ini memang fikiran orang itu. Supaya boleh ujuk rumus.
Okay. So dia ada dua persamaan ini. So apa yang dia buat, dia ambil dua persamaan itu, dia tolak. So bila dia tolak, okay, dia ambil ini ya, yang kedua tolak satu. So kita tapak ini, tolak ini. Lepas tu kalau kamu tengok ini, dia ada matching di sini. Kalau ini dengan ini. Kalau ini dengan ini. So bila tolak kan dihapus. So akhirnya kita tinggal apa? Kalau kamu tengok ini ada ini ada ini, sengit punya. So ini tak ada benda nak tolak dengan dia. So kita akan tinggal ini saja dan ini saja. Yang belakang ini semua tolak habislah. Okay? So kita persamaan 2 tolak persamaan 1. So A, N tolak A. Itu tapak ini. Ini tapak ini. Okay? Lepas tu S, kalau kamu tengok sebelah sini ada faktor sepunya SN. So kita tarik keluar. Tinggal A dan tolak 1. Kemudian kita pindah ke kanan. So itulah rumus SN. Inilah tatanya rumus SN. Sejarah dia lah. So sekali lagi ya, untuk siapa, kalau cikgu, kenapa ini, kenapa itu? Tak faham, abaikan sajalah. Abaikan sajalah. Sebab soalan ini memang macam sejarah matematik. Tak ada kenapa. Tak ada kenapa sebenarnya. Kalau awak tanya saya kenapa? Kenapa nak? Sebab nak wujudkan rumus ini. Supaya keluar pattern macam ini. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Okey, cikgu bagi 3 seputang ini dan cikgu kata dia ialah janjan geometri. So nak tak nak awak terima sajalah. Dia ialah okey. Apa ni? Dia kecilkan sikit. Boleh juga. Okey, baik. Okey. So, sama macam tadilah. Kalau dia kata dia ialah janjan geometri, kita buatlah A1 sama dengan A2. Okey? A1 sama dengan A2. So, lepas tu kita darab silang dan kita dapat kuadratif. Bila kuadratif, tekan kalkulator. Cikgu tak repeat benda yang sama. Kuadratif, tekan kalkulator, dapat 2 jawapan ini. Okey? So, tipulah dengan pemfaktoran. Kemudian darab 2 ini dapat N kuasa 2. So, kena tambah 1 baris ini. Kerjasama. Okey, sekali lagi cikgu nampak negatif 1 ini diabaikan. Nak jawapan 7 sahaja. Okey, soalan tanya apakah nilai hash. Okey, siapa punya kerja? Felicia. Okey, kenapa negatif 1 diabaikan? Sebab dia nak hash lebih besar daripada kosong. Okey, sebab kali ini sebab alasan di sini. Dia nak hash lebih besar daripada kosong. So kita abaikan jawapan negatif 1 ini. Betul lah. Alasan ini betul lah. Okay. Lepas tu cikgu tanya, apakah jumlah bagi 9 seputang pertama? S9. Masuk formula je lah. Masuk formula, kira. Tak ada apa. Jangan salah letak formula aja. Okey. Boleh ya? Okey, soalan 13. Mana dia? Pada awal tahun 2018, Azhar melabur sebanyak 1,200 dalam tabung koperasi yang memberi dividen 10% tahun. Dan tiap-tiap tahun dia melabur semula semua duit dia termasuk dividen. Maksud dividen tak dikeluarkan lah. So duit dalam dalam tabung itu makin lama makin banyak lah sebab tambah dividen. Macam awak simpan duit dalam bank. Okey, soalan tanya apakah nisbah peraburan Azhar pada awal tahun 2019 dan peraburan pada awal tahun 2000. So kita kira dululah 2019 berapa duit dia. Awal tahun 2018 berapa duit dia. So awal tahun 2018 itulah duit laburan dia, itu 1,200. 1,200. Untuk tahun 2019 kita kena kira dululah. Kita kira kalau dapat dividen 10%. So ini siapa punya kerja? Elia. Ilya terus tulis saja. Cikgu sebenarnya okey aja terus tulis. Tapi macam cikgu kata, cikgu sebenarnya tidak galakkan awak buat macam ini. Betul, no problem. Salah, habis semua. So kita buat biasa. Awak belajar dalam sekolah rendah pun kan. Kalau cikgu bagi dividen 10%, awak ada 1,200. Bagi awak dividen 10%. So macam mana kira dividen awak berapa? 10% darab 1,200. 1,200. So awak darab, so awak dapat 120.
So, dividen kita 120. Maka maksudnya pada tahun 2019, duit kita ialah 1,200 tambah 120. So, kita dapat 1,320. Okay? Pada tahun 2018, sebelum dapat apa-apa dividen, duit kita ialah 1,200. Okay? So, sepatutnya awak tulis macam inilah, 1,320, 1,200, kemudian awak ringkaskan. So, untuk nombor besar, kalau sangat susah nak ringkaskan, okay, apa yang awak buat, awak tekan kalkulator macam ini. Sebab nisbah kan selalu dikaitkan dengan bahagi. So, awak tekan kalkulator dalam bentuk bahagi, kalkulator akan ringkaskan untuk awak. Awak tak payah buat sendiri. Tapi jangan lupalah tulis balik jawapan kamu dalam bentuk nisbah. Okey, lepas itu cikgu tanya, pada awal tahun bila peraburan dia akan melebihi 2,400 buat kali pertama. So, kalau sampai sini, kita tak tahu lagi dia JA ataupun JG. Kecuali awak sangat pasti. Okey, macam ini dia sangat pasti. Okey, cikgu dia ialah kali 1.1. Tak apalah, proceed kalau awak sangat pasti. So, untuk orang yang tak pasti, apa yang cikgu akan minta nak awak buat ialah cuba cari lagi satu. Pada tahun 2020, berapa duit ada? So, bila buat benda ini, lupakan janjian. Kita buat, okey, kalau orang bagi kita 10%. So, macam mana kena kamu kira? Tadi macam mana awak kira, sekarang itulah cara awak kira. So, kita pun buatlah 10/100 kali 1,320. Dapat berapa? 132. So, duit saya ialah 1,320 tambah lagi dividen saya. Berapa? 1,440. Betul? Betul? Cikgu, bukan 1,452. Salah kira. Okey, 1,4. Sorry, 52. berapa? 1,452. Okey, 452. 452. Okey. So, kita tapak 3 sebutan dulu. Okay, macam cikgu kata, soalan pencerita tapak 3 sebutan dulu, baru tengok ini JA ke JG. So, di sini kalau kamu cek, sangat pasti bukan JA lah kan. Sebab kalau kosong-kosong di sini 2 tak mungkin JA. So, dia ialah, kamu belajar 2 je, JA, JG. So, awak cek JG. Cek dia punya A. Betul tak? Macam Ilya cakap. A dia ialah 1.1. Awak ambil 1,320 bagi 1,200. Perisa, betul tak? 1.1. 1,450 bagi 1,320. Ain, betul tak? 1.1. Perisa, betul tak? Betul. Okey. 1,320, 1,200 ialah 1.1. Ain, betul tak? Betul. Betul. Dapat 1.1. So, kita legalah kita, okey, pastilah ini ialah JG, kita ialah 1.1. Tapi boleh macam Ilya terus tulis kalau awak sangat pasti. Kurang pasti jangan. Agak-agak itu cuba buat 3 baru buat keputusan. So, bila cikgu tanya bila, bila kali pertama dia melebihi. So, maksudnya TM melebihi dia lah. Okay, ini Ilya pakai kaedah rumus. Ilya okay, pakai kaedah rumus. Nanti cikgu tunjuk kaedah yang bukan rumus teknik senarai pun boleh. So, kita masukkan rumus TN. Okay, tapak benda ini. Okay, tapak benda ini. So, 1,200. Farisa, boleh tak tarak dengan 1.1? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia ada N tolak 1 tu. Sebab ada kuasa N tolak 1. Sengaja panggil awak supaya awak boleh ingat. Okay, so kita bahagi. Tapi kita boleh pindah ke sini, bahagi, dapat 2. Tanda perlu ubah tak? Kalau kita bahagi 1,200. Tak payah. Tak payah sebab bahagi nombor positif. Ini semua benda kena fikir. So, bila kita tapak ini ialah soalan indeks. So, kita terpaksalah nak samakan asas tak boleh, maka apa yang kita boleh buat ialah kita logalimakan kedua-dua belah. Okey, dalam kelas tadi ada orang pergi buat kerja ini ialah dia tukar dia kepada bentuk logalima. Asas serta asas, tukar partner. Sorry, asas saya mana? Asas, kejap. Salah asas saya. Okey.
asas tetap asas, tukar partner. Okay. Kita hanya boleh buat kerja ini, asas tukar partner. Maksudnya indeks tukar kepada logam 5 ataupun logam 5 tukar kepada indeks kalau dia ialah soalan sama dengan. Okay. Kalau soalan sama dengan kita boleh buat. Tapi kalau dia ialah ketaksamaan tak boleh sebab kita tak pasti siapa tulis di kiri, siapa tulis di kanan. Ada masanya awak tulis macam ini, ada masanya awak tulis macam ini kan. Untuk sama dengan tak ada masalah. Siapa tulis kiri, siapa tulis kanan, okey aja. Tapi tidak untuk lepet besar. So, untuk bila awak dapat indeks yang jenis tidak boleh samakan asas punya, tidak boleh pakai teknik ini sebab kita ada masalah, tak tahu nanti simbol ini perlu ubah ke tak perlu ubah. So, untuk soalan jenis ini kita tak ada pilihan, kita terpaksa buat teknik logalimakan kedua-dua belah. Okey? So, kawan kamu pun logalimakan kedua-dua belah, kemudian bawa naik depan. Okey, lepas tu dia pindah. Okey, bahagi log 1.1, perlu tak saya ubah simbol? Siapa punya kerja? Lupalah. Ilya kan? Okey, Ilya, perlu ubah simbol ke tak payah ubah simbol? Bahagi log 1.1. Kamu masih Ilya left kejap. Oh, Ilya sudah live. Okey, orang lain lah. Siapa yang cakap tadi? Okey, perlu ubah ke tak perlu ubah? Tak payah. Tak payah. Macam mana tahu tak payah? Sebab dia bukan negatif. Macam mana awak tahu dia bukan negatif? Oh. Okey. Kita kena selesaikan log 1.1 tu dulu. Awak kena tekan kalkulator dulu check log 1.1 itu positif ke negatif. Check dulu baru boleh jawab. So, perlu ubah ke tak perlu ubah? Tak perlu. Tak perlu. Sebab nilai ini ialah satu nilai positif. Kena check lepas tu pindah, kita dapat ini. So di sini kita bukan pundakan. Kalau pundakan awak akan bagi saya 8. Di sini kita ambil 9 sebab nombor itu kena lebih daripada 8.27. So integer yang lebih daripada 8.27 ialah 9. Tapi soalan bukan tanya kita apakah nilai N. Soalan tanya kita itu tahun tu ialah tahun bila. So awak kena bilang balik lah. 2018 ialah tahun pertama. Tahun kedua 2019. Awak bilang. Okey, awak dapatlah itu tahun 2026. Nanti soalan. Okey, ini jawapan dia. Ini kena bilang ini bukan jawapan sebab soalan cikgu tanya bila. Kalau cikgu tanya tahun keberapa, jawapan dia 9. Itu ialah Ilya pakai teknik rumus. Kalau awak tak pakai teknik rumus, macam mana kita nak buat? Kita boleh buat jadual juga. Kita boleh buat jadual juga. Maksudnya macam inilah macam tadi dah cikgu buat. Kita buat jadual. Okay. So cikgu tulislah tahun dia. Ini tahun. Okey, tahun ada dua cara tuliskan. Satu ialah tahun dia apa? 2018. Itulah tahun pertama kita. So waktu itu kita ada 1200. Lepas tu kita ada 1320. Lepas tu kita ada 1452. Dan untuk nombor seterusnya pakai kalkulator pakai kalkulator. Ini cikgu pun tak boleh manual lah. Kali 1.1. Okey. So ini ialah 1597.2. Lepas itu kalau saya salah type cakap 1756.92. 1932.61. Dan lagi sama dengan 2125.87. Bila nak berhenti? Kejap Okey, nak melebihi 2400. Belum lagi. So buat lagi. Tak cukup saya punya ini. Okey. Kejap Okey, saya buat lagi. 2338.46. Ini sudah lebih. 2572.31. Siapa pakai teknik senarai boleh awak senarai macam ini. So awak tengok sini kan sudah melebihi 2400. Boleh? Ini sudah melebihi 2400. So saya berhentilah.
Okey. So lepas tu awak bilang. So kalau soalan tanya tahun ke berapa, cikgu nak kolom ini. Tapi cikgu tanya tahun bila, so awak boleh isi di sini. 2019, 2020, 2021, 2022, lebih. 2023, 2024, 2025, 2026. Inilah tatan jawapan 2026 tadi. So nanti jangan lupalah tulis baliklah jawapan dia. Tahun pada lagi tepat kalau awak tulis pada awal tahun 2026. Itulah ya. Okey. So cikgu sambung lagi ya. Sorry lah ya, sabar sikit ya. Okey, tapi siapa kalau ada apa nak pergi makan ke nak keluar, leave saja, tak ada masalah. Okey. Soalan 14 cikgu bagi sebutan ketiga. Okey, lepas tu cikgu bagi jumlah sebutan ketiga dan keempat. Ini soalan kenapa persamaan serentak punya lah. So kalau kita gunakan maklumat pertama, masukkan formula. Okey, lepas tu kita gunakan maklumat kedua. Okey, maklumat kedua dia kata sebutan ketiga dan keempat. Jumlah dia 8. So awak pun buat macam ini. Lepas tu awak masuk formula. Okey, hanya di sini dia nampak shortcut dia AR2 tahu ialah 16. So dia masuk macam ini. Kalau tak nampak shortcut, bagi atas ini pun okey. Bagi atas ini pun okey So bila kita ada dua persamaan ini, kita buat persamaan serentak ajalah. So kawan kamu daripada macam mana dia buat Okey, dia dapat AR kuasa 3. Macam cikgu kata ini soalan jangan geometri kan. Kalau melibatkan persamaan serentak, teknik lebih senang ialah awak pakai bahagi. Dia memudahkan kerja kita. So kawan kamu pakai bahagi. So dia pun ambil sebutan persamaan kedua bagi persamaan pertama. So dia terus dapat dia. Boleh ya? Nanti ada masa awak tengoklah ya. Dia dapat dia. Dan soalan tanya juga sebutan pertama. So dapat jawapan ini ganti masuklah mana-mana satulah, persamaan satu pun boleh, persamaan dua pun boleh. So kawan kamu masuk persamaan satu dapat jawapan 64. Okey, 14. Okey, betul. Okey, lepas tu cikgu tanya apakah hasil tanpa ketakterhinggaan? Pakai formula je lah, tak ada apa kan? Okay. So satu awak boleh check in kalau cikgu tanya awak hasil tanpa ketakterhinggaan, soalan ini mesti janjan geometri. Dan awak punya A mesti satu nombor negatif 1 sampai 1. Kalau cikgu tanya benda ini, tapi awak kira di sini A awak ialah 2, something wrong. Ceklah mana kesalahan kamu. Kalau dapat negatif 1/2 biasanya okey aja. So masuk masuk A, masuk A ke dalam formula ini. Lepas tu tekan calculator, kira bagi jawapan. So maka bagi sini, bagi sini. Kalau awak tak nak macam ini, dia berperingkat buatkan, dia buat bawah. Lepas tu baru dia bahagi pun boleh. Dah sekali tekan sampai habis pun boleh aja sebab asalkan ganti nilai ke dalam rumus dengan betul, jawapan betul, dia sudah bagi markah. Sebab ini algebra biasa. Dalam melibatkan kuadratik, kena tunjuk kaedah lah. Okey ya. 1, 2, 8/3. Okey, betul. Okey, kita pergi kepada soalan 15. Okey, kali ini cikgu bagi hasil tanpa ketakterhinggaan. So, kita pakai rumus S infinity lah. Kali ini dia sudah bagi. Sebutan pertama ialah 2. Okey, hasil tambah ketakterhinggaan 8. So, main masuk kira je lah. Masuk kira. Dan sangat pasti, A awak mesti satu nilai daripada negatif 1 sampai 1. So kawan kamu pun kira. Okey, dia dapat A ialah 3/4. Biasanya okey lah. Sebab dia kurang daripada 1. Okey. So masuk ke dalam formula, dia diberi markah. Jawapan diberi markah. Itu tempat diberi markah. Okey, lepas itu cikgu tanya apa pula? Apakah sebutan ketiga? So masuk ke dalam formula saja. AR kuasa 2. Boleh bagi jawapan. Senang saja soalan ini. Okey. Okey, betul. Okey. Soalan 16. Okey, kalau kamu tengok inilah kegunaan S infinity. So, kamu tengok macam mana dia berulang. So, kawan kamu tulis macam ini, cikgu tak cakap apa-apa, okey aja. Okey, tapi cikgu sendiri lebih galakkan kamu tulis macam ini. Sebab soalan ini banyak sangat kosong. Takut nanti awak tertinggal kosong awak. Tulis macam ini kita sangat pasti bahawa dia punya kosong. Dia lebih selamat lah. Tapi tulis ini macam ini pun tak ada masalah. Hanya berhati-hati awak punya kosong pastikan cukup. So awak tahu apakah A awak? A? Okey, kawan kamu carilah sebutan kedua bahagi sebutan pertama untuk dapat A dia. Lepas tu masuk ke dalam formula S 1 tolak A. Dapatlah jawapan. Okey, tak ada apa So ini diberi markah, ini diberi markah.
Okay, lepas itu untuk 2.88, kali ini kalau kamu tengok angka 2 ini tidak berulang. So dia kena diasingkan. Okay, so kita buat pelakam dulu. Pelakam tu okay, sama macam tadilah. A 0.8, apakah A dia masuk ke dalam formula dapat 8/9. Okay, tapi ini siapa punya kerja? Hilang. Oh, tak ada orang. Intan. Intan tak ada. Okay. So ada ke Intan? Tak ada. Okay, di sini kan awak jangan lupa tadi awak asingkan 2. So masuk baliklah. 2 tambah 8/9. Okay. 2.888 ini sebenarnya sama dengan 2 tambah 8/9. So sama dengan 2/8/9 pun boleh. Ataupun bagi saya pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar berapa? Berapa? 26/9, betul? Betul. Okey, boleh ya? Okey, bagi pecahan nombor bercampur pun boleh, pecahan tak wajar pun boleh sebab soalan tak cakap. Dua-dua ini dipanggil sebagai pecahan. Jangan lupa benda yang tarik keluar masuk balik ya. Okey, soalan 17. Okey. Okey. So ini lebih kurang macam tadilah. Tadi simpan duit dalam tabung. Yang ini ialah bilangan tahun mesin yang dikeluarkan 5%. 5%. So pada awal pada 2015 ialah 10,000. So bila 2016 kamu kiralah. Okay, kira 5% ialah berapa. Kemudian awak tambah dapat nombor ini. Okay, sekurang-kurangnya buat sampai 3. So bila 2017 awak kira balik 5% daripada dia. 5% daripada dia. Okey, lepas tu tambah balik, dapat 3. So, bila sudah dapat 3 sebutan, baru cek JA ke JG. Tapi sebenarnya soalan kalau melibatkan peratus punya, kebanyakan masa dia ialah JG. Kebanyakan masa dia ialah JG. So, kawan kamu cek dia punya A dan dapati dia ialah sama. So, kita tahulah ini ialah soalan janjan geometri. A awak ialah 10,000. A awak ialah 1.05. Okey. So lepas tu cikgu tanya bilangan mesin yang dihasilkan pada tahun 2020. So kalau awak nak pakai rumus, awak pergi bilanglah. Ini tahun pertama, kedua, ini sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. So awak tahulah soalan tanya T6. Soalan tanya T6. So awak masuk, awak dapat jawapan ini. Hanya bilangan mesin, takkanlah kita nak keluar separuh-separuh punya. So awak sama ada buang dia tanya yang dapat dihasilkan ke dia tanya. So awak boleh bagi saya jawapan macam ini. Digalakkan bagi macam ini. Ini maksudnya sebenarnya dia tak sempat keluar sampai, kalau awak bunda awak bagi saya macam ini kan. Tapi sebenarnya dia tak sempat buat sampai ini. Mesin terakhir ni tak sempat siapkan. So lebih baik awak bagi jawapan inilah. Bagi jawapan ini. Boleh So itu kawan pakai kaedah rumus. Kalau awak nak pakai kaedah senarai pun tak apa. Tekan kalkulator, tapak ini, tapak ini, tapak ini, tapak ini, tapak ini, tapak ini. Inilah jawapan dia. Pun boleh. So cikgu tak buat sudah. Okey, lepas tu cikgu tanya tahun bila pula dia melebihi 15,000 yang dihasilkan untuk kali pertama. So kawan kamu pakai rumus lah. Dia pakai TN lebih daripada dia. So kerja lebih kurang macam tadi punya. Tadi yang bank punya. Macam ini tak boleh darat ke dalam, bawa ke sini. Lepas tu logalimakan kedua-dua belah. Kerja serupa aja. Bila bahagi cek pastikan awak bagi nombor positif. Kalau bagi negatif, simbol kena ubah. Okey, kira tapak ini. Ambil dia 10. Lepas tu tukar kepada tahun. Kalau kamu tengok soalan 17 ini sebenarnya sama je dengan soalan 13. Hanya cerita berlainan. Satu simpan duit dalam labur duit dalam tabung. Sini bilangan mesin yang dikeluarkan. Ditukar cerita je sebenarnya kerja benda yang sama diuji oleh dia. So sama jugalah kalau siapa tak nak pakai teknik ini, awak boleh macam tadi awak senaraikan. Awak senarai sehingga melebihi 15,000. Lepas tu bila itu tahun berapa? Boleh cikgu cepat sini sebab serupa macam soalan soalan 13
Okey, kita pergi kepada 18. Sabar sikit. Last question. Okey. Satu syarikat langsung diketuai oleh 2 orang. Generasi pertama ada 2 orang. Okey, ada 2 orang. Okey, itu generasi pertama. Okey, generasi kedua, dia kata setiap generasi ahli kena cari 3 orang. So, maksudnya dia kena cari 3 orang. Dia juga cari 3 orang. So, kalau kamu tengok generasi kedua, kita ada 6 orang. Okay, kita ada 6 orang. So, bila pergi kepada generasi ketiga, yang perlu cari orang ialah orang yang generasi kedua. Sini cari 3. Okay. So, kalau kita ada 6 orang, setiap 6 orang cari 3. So, ada 18 orang di sinilah. Okay, sini ada 6 orang. Sini ada 2 orang. So, mencukupi bila awak ada 3 ini, awak boleh nampaklah. Ini ialah satu soalan. Okey, ikut kawang ini, dia ialah satu soalan JA. Takkan? 2, 6, 18. Bukan JA kan? Tapi, siapa punya kerja? Orang masih ada di sini? Ferisha. Farisa. Okey. Ni, 2, 6, 18. JA ke JG? JG. JG. Okey. Okey. So, JG. So, kita buat balik. Kerja yang sama tapi kena pakai rumus yang betul lah. Sebab awak pakai rumus JA kan? Cikgu padam Farisa kita buat Alamak. Sekejap. Farisa kita buat tapi kita benda yang sama kita buat balik tapi kita pakai rumus JG punya. Sebab awak sekarang pakai rumus JA ya. Ayah. Benci betul. Ya. So, Teguh tak padan dululah. Teguh, okay. So, awak mula-mula buat ini. T berapa awak cari ya? T6. Oh ya, sebab dia kata nak generasi ke-6. So, awak cari T6. Tapi kita ubah kepada rumus JG punya. Okay, tukar. Farisa, ada lagi tak Farisa di sini? Ada? Okay. N tolak 1. So, 2 kurungan 3. 6 tolak 1. Okay. Okay, kira kejap. So, benda sama lah. So, berapa? 486. 486. Boleh ya? Serupa aja. Hanya sebab rumus awak berbeza. Okey. Lepas tu cikgu tanya jumlah ahlinya supaya dia memberi 8 jika dia memberi 8 generasi. So, awak cari S8. Betul. ID itu betul. Rumus saja salah. Okey. So, kita buat S8 Ingat rumus. Ingat? Okey, buat. Sekejap. Okay. A 2 kurungan 3. Cikgu sebab awak tulis 3 N Lepas 8. 8. Hanya kalau N dia tolak 1 di bawah. Okey, bahagi A kuasa N tolak 1 bagi A tolak 1. 3 tolak 1. 3 tolak 1. Tekan kalkulator. Dapat 6560. Okey. So kamu tengok, sebenarnya awak punya ini okey tau. S8 betul, T6 betul. Tapi kalau inilah berlaku dalam exam, 0 mark untuk bahagian ini. So itu yang cikgu kata, jangan cepat sangat buat keputusan dia JA ataupun JG. Buat macam kita tak lupa JA, JG, kita fikir betul-betul. Kalau ikut cerita ini, generasi pertama berapa orang? Generasi kedua berapa orang? Generasi ketiga berapa orang? Habis ini, baru kaji. Ini JA ke JG? Okay. Kalau cepat sangat buat keputusan, awak tengok rugi tau. Padahal semua betul. Salah tentukan janjang saja. Boleh ya? Okay, kita pergi kepada yang terakhir. Okay. Ini seutas tawai yang panjangnya 125 pi dipotong untuk membentuk 10 bulatan. So, 125 pi ini sebenarnya ialah bulatan punya apa? Kawan kamu? Pi R kuasa 2. Pi R kuasa 2 maksudnya luas bulatan. Siapa punya kerja? Farisa kan? Okey. Pi R kuasa 2 maksudnya luas bulatan. Dawai itu di sini. So, panjang dawai itu sebenarnya ialah apa? Lilitan. Lilitan, bukan luas bulatan.
Satu lagi awak boleh cek luas bulatan apa unit dia. Kalau sentimeter mesti sentimeter persegi. Tapi awak punya ini sentimeter. Nampak? So di sini kesalahan pertama ialah kita bukan gunakan luas tapi kita gunakan lilitan. So lilitan untuk bulatan pertama, cikgu nampak awak wakilkan jejari dengan A kan? So untuk bulatan pertama ini jejari awak ialah A. So kalau saya nak cari lilitan, apa formula lilitan ingat tak? 2 pi J kan? 2 pi J. So dia akan jadi 2 pi A lah sebab awak pakai A. Kalau awak pakai J, cikgu akan cakap 2 pi J. So sekarang kita pergi kepada bulatan yang kedua. Bulatan kedua ceritanya apa? Diameter bulatan itu berbeza antara satu sama lain secara perurutan sebanyak 1 cm. Kita tengok benda itu makin lama makin besar. So, diameter dia tambah 1 cm. Jejari dia tambah berapa? Kalau diameter tambah 1 cm, jejari tambah berapa? 0.5. 0.5. So, jejari kita ialah A tambah 0.5. Itu satu cara kamu buat. Ataupun satu cara, rumus lilitan ada satu yang melibatkan D punya. Siapa tahu? Pi D. Ada orang tahu? Pi D. So, kalau kamu tak nak pening, awak pakai Pi D. Oleh kerana ini Frisa yang buat. Frisa, you nak pakai 2 pi A ke you nak pakai Pi D? Cikgu ikut awak. Dua-dua okey aja. Pi D, cikgu cakap senang. Tapi dalam exam ingat ke? Pi D. So kalau kalau itu cikgu kita tak pakai A lah, kita pakai D ya. Pi D. So gambar raja ini cikgu ubah, kita berdasarkan diameter alamat terpadat. So untuk bulatan yang pertama ini ialah D. Untuk bulatan kedua diameter kita ialah Pi D tambah 1 ke? D tambah 1 lah. Okay. Cakap diameter, belum cakap lilitan lagi. Itu yang cikgu kata, jangan terlalu cepat. Sebab penerangan dia ialah diameter dia beza sebanyak 1 cm. So yang kita boleh tambah 1 ialah diameter dia. Diameter dia tambah 1. Boleh ya? Sekarang cari lilitan. Jangan fikir janjang lagi. Kalau cikgu bagi satu bulatan, diameter dia D tambah 1, cikgu tanya, apakah lilitan dia? Gunakan formula pi D punya. So macam mana awak buat? Pi kurungan D tambah 1. Buka kurungan. D pi tambah pi. D pi tambah pi. Tak kisahlah nak cakap pi dulu ke nak cakap D dulu. Sekarang kita pergi kepada bulatan yang ketiga. Sorry, tak cukup besar. Bulatan yang ketiga. So kali ini berapa diameter dia? Tadi D tambah 1. Tambah lagi. D tambah 2. Cari lilitan. So macam mana? Pi D tambah 2. Buat kurungan dulu. Lepas tu kembangkan. D pi tambah 2 pi. D pi tambah 2 pi. So kalau kamu tengok, cikgu kecilkan Kalau kamu tengok, kita punya sebutan ialah pi D. Kalau ini pakai pi D, sini cikgu pun pakai pi D lah. Kalau tidak pelik pula bunyi dia Cikgu tukar pi D supaya sama dengan atas ataupun atas itu ubah. Kejap. Pi D So sebutan kita ialah pi D tambah pi D tambah 2 pi. Kalau ikut awak ini ya JA. Adakah ini JA? Pi D tambah pi D tambah 2 pi. Adakah ini JA? Tak. Awak rasa dia JG? Darab kan? Tak, sekarang awak tengok ini. Tengok ini. Tak apa. Tengok ini. Ini dan ini. Oh, JA. JA. Dia ialah JA. A kita ialah pi D. D kita, bahaya juga pakai D. Cikgu pakai D huruf besar lah sebab takut nanti
confuse dengan D dalam janjang punya. Cikgu pakai huruf besar. Diameter punya cikgu pakai huruf besar supaya tak keliru dengan bezel sepunya. Sebab bezel sepunya pun D. Kita elakkan pakai satu simbol yang sama dalam satu soalan. Nanti sendiri tak boleh bezakan. Cikgu pakai D ya. Ini D, ini D, ini D. D stand for diameter. Okay, so apakah bezel sepunya pula? 1. Ya ke? Cikgu ambil pine D tambah pine tolak pine D. Berapa? Fine. Pine. Okay. Boleh double check lagi. Kita ambil pine D tambah 2 pine tolak pine D tambah pine. Buka kurungan kejap. Okay, kejap. Okay, so pine D tambah 2 pine tolak pine D tolak pine. Dapat pine tak? Ini dengan ini potong. 2 pine tolak pine. Jadi kan? Okay. So soalan ini ialah JA. Ialah JA. Awak teka dia ialah apa? Nanti cikgu tengok awak teka dia apa. Okay. Cikgu tengok rumus awak. Okay. Okay, awak teka dia JA betul. Tapi awak salah teka dia punya bezel sepunya. Awak rasa dia 1. Nampak? Okay. Sekali lagi kesalahan ini akan menyebabkan awak satu soalan ni habis. Itu yang sangat penting bila kita jawab soalan ini, buatlah 3 dulu. Okay? Buatlah sekurang-kurangnya 3 untuk dapat keputusan. Ini JA ke JG? Kalau JA, apakah D dia? Macam ini. Awak sudah okey, JA memang betul. Tapi D dia tak betul. Bila D dia tak betul, habis semua. Boleh ya? So, kita tengok. Terpadam. Okay, sekarang cikgu tengok pengiraan awak deh. Okey. Apa soalan saya? Okey, cikgu tanya apakah panjang diameter bagi bulatan terkecil? So sebenarnya maksudnya cikgu tanya apakah D ni lah kan? Bulatan terkecil lah bulatan pertama kita, dia punya diameter. So soalan saya tanya apakah D ini? So kawan kamu gunakan sebab ini ialah untuk 10 bulatan. So kita buatlah S10. S10 pi mana pergi? Saya potong cikgu. Awal dia potong. So sepatutnya sini ada pi. Okey. Kemudian 10 per 2. 2 A kita sebenarnya ialah pi D. Boleh? A kita ialah pi D. Alah macam nak tulis ni. Cikgu tulis barulah ya. Tulis bawah lah ya. Kita buat semula. Kita buat semula. So, S10. Okay, kita tahu jawapan dia ialah 125 pi lah. So, kita masuk formula 10 per 2. Okay, A kita ialah pi D. Tambah 10 tolak 1. Tadi kita kata kita punya D ialah pi kan? Pi. So, okay. You macam nak selesaikan? Nak kembang, nak ringkas, you ikut you. Boleh selesaikan? Kalau selesai sambung. Cepat. Ringkas dulu cikgu. Okay, you nak ringkas, you cakap cikgu tulis. Okay, 5. Okay, dalam kurungan. 2 pi D. Tambah 10 pi. Tolak pi. Okay, sambung. 10 pi D. 10, okay, kembanglah. Okay, 10 pi D. Tambah 45 pi. Oh, okay. Oh, dua-dua ini. Okay, okay, boleh. 45 pi. Boleh untuk siapa yang tak tahu. 10 pi tolak pi, 9 pi. 9 pi kali 5, 45 pi. Okay.
Okey, sambung. Jangan lupa 45 peluang pindah. kita nak cari P ya. Okey, 45 pi 45 pi pindah. So pindah jadi apa? 80. 80 iaitu 125 pi tolak 45 pi. So dapat 80 pi mana pergi? Hilang lagi. Pi bukan unit so awak nak sebut. Okey, sambung. Lepas tu Kita 10 pi tu pindah bagi. Okey. Bagi 10 pi. So dapat 8. 8. Walaupun jawapan awak betul saya rasa. Tapi kalau dalam exam cikgu tak bagi markah tau. Cikgu tak bagi markah sebab salah konsep di sini. Dia secara kebetulan semua seputar awak tertinggal pi. So akhirnya jadi balik. Akhirnya jadi balik. Okey, lepas itu cikgu tanya apakah bilangan bulatan yang diperlukan kalau panjang asal dia ialah 400 pi. So kalau itu pun satu pi hilang pertama. Kedua, kalau awak buat sama dengan maksudnya panjang dawai itu ngang-ngang habiskan. Tapi sebenarnya dia tanya awak berapa boleh diperolehi. So mungkin berlakunya ialah panjang dawai yang 400 pi itu dia bukan ngang-ngang habiskan. Mungkin ada tinggal sikit tak digunakan. So simbol dia bukan sama dengan, tapi sepatutnya ialah lebih kecil ataupun sama dengan dia. Sepatutnya macam ini. Kalau sama dengan dia memang habis, ngang-ngang habiskan. Tapi dalam soalan cerita ini, kita tak nampak dia ngang-ngang habiskan tau. Sebab dia kata berapa bulatan boleh dihasilkan. Logiknya lah kalau mak awak beli, katakan mak awak belilah 10 kg tepung, nak buat kek. Bukan tiap-tiap kali boleh ngang-ngang habiskan tepung itu kan. Kadang-kadang tinggal lagi sikit tepung, tak digunakan. Tapi macam mana, kalau boleh habiskan paling baguslah, tak membazir. Tapi kebanyakan masa mungkin kita akan ambil kurang sikit daripada dia. Lebih tak boleh, lebih maksudnya tak cukup. So simbol sepatutnya ini, bukan sama dengan. Kemudian kesalahan itu lagi lah ya, pi itulah ya. So kita buat balik ya, idea yang sama tapi bukan sama dengan. Kemudian pi tolong masuk balik. Ini P1. So sekarang kita pergi kepada P2. Mana cursor saya? Jalan jauh sikit. Kita P2. So kita memang pakai S lah. Tapi kali ini kita tak tahu N dia. Dan kita tahu dia kurang ataupun sama dengan 400 pi. Pakai balik ya. M per 2. 2. A kita ialah apa? Pi D. D sudah tahu kan? D berapa? 8. Kalau kita sudah tahu D kita ialah 8, kita boleh lengkapkan ini dulu. Maksudnya, balik ke sini ya. Sorry ya, cikgu jalan. Balik ke sini. Kita masukkan. Sebab kita sudah tahu dia ialah 8. So, kalau ini ialah 8, maksudnya bulatan pertama ialah 8 pi lah. Boleh? Bulatan kedua? 8 pi tambah 9 pi lah. Boleh? Boleh ya? Bulatan ketiga ialah 8 pi tambah 2 pi. 10 pi. So kalau kamu tengok dia punya beza sebenarnya memang D lah. Memang pi. Boleh ya? So sebutan pertama ialah 8 pi. Beza sebenarnya ialah pi. Ingat? Ingat 8 pi. 8 pi. Cikgu ni perupa ni. Okey, A kita? A kita apa? 8 pi. Betul? 8 pi tambah N tolak 1. D kita? Pi. Pi. Okey. Okey, tukar orang lah. Farisa asyik kena panggil dan dia pun tahu. Siapa lagi ada di sini? Tinggal. Okey, siapa lagi ada? Kita tukar orang. Ada volunteer. Tukar orang yang cikgu. Okey, Syikin lah. Tak panggil kan? Okey, Syikin. Jom, buat. You nak buat apa, cikgu ikut awak. Kat kurungan dulu. Okey, buka kurungan sebelah dalam dululah kan? Ke nak terus dari luar? Selesaikan dalam. Okey, dalam
So N per 2, okay, dalam ini berapa? 16 pi 16 pi. Okay, ini pi n tolak pi. okay. Saya kena jalan banyak sikit. Okay, sambung. Yang kat kurungan tu 16 tolak 16 pi tolak pi jadi 15 pi. Boleh? Okay, 15 pi tambah pi n kurang 400 pi. Sambung. Buat aja. Kalau salah cikgu cakap. Awak rasa awak nak buat apa, awak buat. Angkat Kembangkan. ini AZ. Okay, kembangkan. Ada 2 anak panah kan? Okay, yang pertama akan tak apa-apa. n pi per 2. Okay, tapi biasanya kita akan tulis pi dulu baru tulis n. Sebab pi adalah satu pemalah. Macam ini lebih senang tengok. Okay, yang kedua. Pi n kuasa 2 per 2. Okay. Okay. Sambung lagi. Ubah 2. Darat 2. So, sebutan pertama tinggal 15 pi n. Ini tinggal pi n kuasa 2. Belakang dapat 800 pi. Okay. Simbol ubah tak? Tak. Nah, tak. Sebab kita darat 2. Darat nombor positif. Okay, sambung. 800 ubah jadi negatif. Okay. Kenapa nak buat benda itu? Sebab kuadratif. Okay. Boleh? Kalau nak tengok sini, dia ialah kuadratif. N kuasa 2, N yang belakang itu tiada N. So, tapi kalau kamu tengok, ini ialah ketaksamaan kuadratif. So, nanti mesti ada kerja ini. Mesti ada kerja ini. Boleh? So, langkah pertama, pastikan A positif. Adakah A awak positif? Okay, boleh. Maksudnya kita boleh terus tekan kalkulator sudahlah untuk tahu apakah pindasan kita. Okay. Kenapa A mesti positif? Sebab kita punya graf senyum. So, A, awak boleh pakai kalkulator aja. A awak pi, B awak 15 pi, C awak negatif 800 pi. Tekan, cukup tunggu jawapan. 10.13 dengan negatif 25.13. 10.13 dengan negatif 2513. 2513. So, nombor kecil tulis dulu negatif 25.13, 10.113. 13. So, kalau dapat nombor perpuluhan macam ini, kita pakai rumus lah. Kita pakai rumus relatif. Okey, kita nak lorek mana? Kalau so, apa dia? Kenapa saya dapat lain? Sama. Lain. Saya dapat atas ini sama tak? sama. Sama. Oh, maksudnya jawapan 2 ni. Orang lain? Cikgu percaya kamu saja. Itu kena check lah. Sama dengan dia. Sama dia. Siapa yang tak sama? Ain. Apakah A awak? Awak tekan kalkulator A awak apa? 1.
A awak Satu. prime. A awak prime bukan 1. Oh, 22/7 cikgu. Oh, okey. Tak ada, tekan prime. Calculator kan ada prime. Tekan prime saja. A awak prime, B awak 15 prime, C awak negatif 800 prime. Okey ah? Okey, so lepek kecil kita nak lorek mana? Atas ke bawah? Cikgu. Ha. Kami dapat lain daripada yang Ashikin bagi tahu. Oh, ini yang salah. Ha. Oh, sorry. Saya tak tahu siapa yang cakap siapa yang itu. So, kamu dapat apa? Dapat 21.76 dengan lagi satu negatif 36.76. Perisai sama ke? Ha? Sekejap aku dah delete. Sekejap. Weh, Lia kena tekan pi sekali lah. Dia kena Maksudnya tekan pi. Bukan tekan 1. Yelah tekan pi lah. A ialah pi, B ialah 15 pi, C ialah negatif 800 pi. Apa jadi kamu ni? Saya percaya sendirilah. Hayya kamu ni. Pi 15 pi negatif 800 pi. Okey, jawapan dia 21.76 dan negatif 36.76. Dapat tak? Siapa tak dapat? Ini jawapan yang betul. Okey, ini jawapan yang betul. Cikgu sudah tekan. Siapa tak dapat? Perlu saya ajar awak. Siapa? Ashikin. Syikin, you pakai kalkulator warna apa? Hitam. Hitam kejap cikgu cari kalkulator saya kejap. Hitam ialah mana satu Hitam ini kok. Oh, parents kamu mesti bising. Pukul 7 nak lepas kamu lagi. Sorry lah ya. Cikgu nak awal pun tak boleh. Kena ambil anak. Sekejap, kalkulator pun nak. Tak nak cepat. Sudah ke? Belum. Okey, nanti saya ajar awak lah. Nanti awak stay back siapa yang... okey, sudah. Okey. Sudah. Ya. Nanti saya ajar awak lah. Kita sambung dulu. Supaya tak payah semua orang stay back. Siapa tadi yang di stay back Negatif 36.76. Ini 21.76. Nanti cikgu ajar siapa tadi yang tak jadi tu. Okey. So, lepek kecil kita lorek. Lorek sebelah dalam ini ke lorek atas ini? Siapa punya kerja saya sambung. Okey, dalam. So, kalau macam ini, macam mana saya dah tulis jawapan? Kali ini tak boleh tulis NX lah, tulis N inilah jawapan kita. Okey, dia ada sama dengan, saya pun ada sama dengan. Tapi soalan bukan nak julat, soalan tanya kita berapa bilangan bulatan yang boleh diperolehi. So, bilangan bulatan maksudnya dia mesti merupakan integer lah. Dia tak mungkin nombor perpuluhan. Dan dia mesti integer positif. So, apakah nilai N di dalam ini yang memenuhi dia? Integer positif. Negatif tak payah fikirlah. Mestilah 0, 1, 2 sehingga 21. 21. 22 tak boleh. 22 sudah lebih. So, soalan tanya, berapakah bulatan boleh diperolehi? 20. 21 lah. Tapi dia cakap okey. Daripada 0 sampai 21 semua di dalam ini kan. So, berapa bulatan yang boleh dihasilkan? 21 lah. Sebab dia kurang daripada dia. 21 kan kurang daripada 21.76. Tak payah sampai 20. 21 pun sudah okey lah. So, 21 bulatan dibenarkan. Okey, kejap. Kejap, ni bagi saya tutup record dulu. Tutup record mana? Inilah dia. Kita pun sudah hang. Tutup pun dah nak bagi saya tutup. Okey.